Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk topik pada minggu ini. Okey, topik pada minggu ini kita akan masuk kepada tajuk yang kedua dalam modul 2. Okey, Okey, pertama sekali adalah maksud inersia. Okey, kena ingat maksud inersia ni. Okey, pertama adalah maksud inersia adalah kecenderungan suatu objek untuk kekalkan keadaan asal. Okey, so apa keadaan asal dia? Ada dua. Sama ada keadaan asal dia dalam keadaan pegun ataupun keadaan asal dia dalam keadaan bergerak. Okey, jadi nak maintain keadaan asal ini, okey, sama ada di keadaan pegun ataupun bergerak. Okey, pegun, apa maksud pegun? Pegun ni bermaksud objek tersebut statik ataupun dia tidak bergerak. Okey, so ada dua keadaan lah sekarang ni. Dalam keadaan tak bergerak ataupun dalam keadaan dia bergerak. Okey, jadi ada dua jenis inersia. Okey, pertama adalah inersia pegun dan kedua adalah inersia gerakan. Okey, cikgu akan terangkan detail lagi apa beza antara inersia pegun dan inersia gerakan. Okey, inersia pegun adalah objek menentang sebarang perubahan terhadap keadaan pegun. Okey, maksudnya objek tersebut asal dia adalah tak bergerak. Jadi bila katakanlah kita tiba-tiba nak gerakkan objek tersebut, apa yang jadi pada objek itu? Dia akan menentang. So apa yang kita boleh tengok bila dia menentang? Ni cikgu akan bagi contoh-contoh dia. Okey, inersia gerakan adalah kecenderungan objek yang bergerak, okey, dia sedang bergerak dan menentang daya yang cuba menukar hal laju atau arah gerakannya. Contoh, objek tersebut bergerak ke arah kanan. Okey, so kita nak cuba tukar arah dia daripada kanan, kita nak tukar dia pergi ke arah kiri. Jadi macam mana agaknya dia menentang daya yang kita nak cuba tukar dia punya arah pergerakan dia tadi. Okey, yang ni pun cikgu akan bagi contoh. Suatu objek yang pegun akan terus dalam keadaan pegun dan objek yang bergerak akan terus bergerak kecuali dikenakan daya luar. Okey, contoh. Okey, kita tengok contohlah. Okey. Awak tengok yang ini. Ini adalah situasi yang biasa kita jadi kat kita. Dia bukan pada objek sahaja pada manusia pun ada inersia juga. Okey, contoh, katakanlah awak berada dalam satu bas yang berhenti. Okey, bas tu berhentilah, kita baru naik. Okey, dan kemudian kita berdiri ataupun kita duduk. Okey, so bila kita berdiri ataupun kita duduk, kita berada dalam keadaan inersia yang pegun sebab bas tersebut belum lagi bergerak. Apa jadi bila bas tersebut tiba-tiba bergerak ke hadapan?
So reaction kita ataupun tindak balas kita adalah badan kita akan bergerak ke belakang. Kenapa bergerak ke belakang? Kenapa bukan bergerak ke depan? Okey, sebab kalau tengok pada gambar ni, okey, ini adalah yang macam bayang-bayang ni, ini adalah keadaan yang asal. Okey, so kita berada di sini kan asal dia. Okey, anak panah ni menunjukkan bas tersebut bergerak ke hadapan. Okey, bas tersebut bergerak ke hadapan. Okey, so bila bas tersebut bergerak ke hadapan, okey, badan kita tiba-tiba akan jadi macam ni. Yang macam bayang-bayang hitam ni, macam gambar hitam ni. Kenapa kita ke belakang? Kenapa bukan kita ke depan? Sebab badan kita ini ke belakang kerana dia cuba melawan arah gerakan bas tadi. Dia nak juga berada pada keadaan asal tadi, iaitu berada di mana? Berada di sini. Dia nak duduk kat tempat asal tadi. Sebab tu kita ke belakang. Kita nak duduk tempat keadaan asal kita tadi ialah di sini. Okey, so bila bas tersebut bergerak, kita ke belakang. Kita nak juga duduk ke tempat yang asal tadi. Sebab tu badan kita bergerak ke hadapan. Ke belakang. Okey, ini adalah inertia. Okey, biasanya bukan dalam bas je. Dalam train ke, kat dalam kereta ke. Bila asalnya kita tak bergerak dan tiba-tiba kereta tersebut bergerak, kita mesti akan ke belakang. Okey, sebab asal tadi ialah kita berada di bahagian belakang. Okey, ini adalah contoh-contoh inertia gerakan. Inertia gerakan tadi apa? Inertia yang dalam keadaan bergerak. Okey, contoh yang ketiga. Okey, satu lagi situasi sama macam tadi. Okey, bas yang sedang bergerak. Okey, tadi bas tak bergerak. Ini bas yang sedang bergerak. Okey, kita bergerak dan tiba-tiba bas tersebut, tiba-tiba dia punya driver tu tekan brake. Dan bas tersebut berhenti secara tiba-tiba. Apa yang jadi pada kita sebagai seorang penumpang? Kita akan terhumban ke hadapan. Maksudnya badan kita ni akan ke hadapan. Kalau tadi terbalik kalau tadi kita ke belakang bila bas tersebut bergerak. Ini bas tengah bergerak dan tiba-tiba bas tersebut berhenti dan kita pula akan terhumban ke hadapan. Kenapa? Okey, disebabkan inertia gerakan cuba untuk kekalkan gerakan penumpang yang ke hadapan. Okey, sebab bas bergerak, bila bas bergerak, badan body kita ni akan sentiasa ke depan. Dan tiba-tiba bila bas makin perlahan selepas menekan brake, badan kita ni cuba nak bergerak lagi. Dia cuba juga nak bergerak untuk kekalkan keadaan dia yang bergerak tadi, tetapi pada hakikatnya bas tersebut telah pun berhenti. Jadi kita akan terkehadapan sekejap. Okey, dan kemudian barulah kita akan berhentilah, kita akan ikut dia punya, disebabkan daya adalah lebih besar daripada gerakan. So kita taklah ke hadapan selama-lamanya, kita ke hadapan sekejap. Okey, dan kemudian kita akan maintain keadaan kita yang tadi. Okey, sama juga contoh yang keempat. Okey, bila kereta tiba-tiba ditekan brake-nya, kenderaan tidak dapat menghentikan serta-merta kerana inertia gerakan cuba kekalkan gerakan asal. Okey, sama juga macam tadi lah. Bila kita tekan brake, kereta tersebut dia akan ambil dalam beberapa saat untuk berhenti. Dia tak adalah bila tekan brake, dia terus berhenti. Kenapa? Sama juga disebabkan kereta ini mempunyai inertia gerakan. So bila kita tekan brake, dia akan ke hadapan juga dalam beberapa saat sebab dia nak cuba nak melawan daya untuk menghentikan dia. Okey, yang ni jangan tadi Okey, bus in motion, maksudnya bus sedang bergerak. Okey, bus ni bergerak, badan kita pun bergerak. Okey, so kita sentiasa bergerak. Tiba-tiba bus tersebut berhenti. So badan kita ni kita sepatutnya berhenti kan? Ni, yang macam bayang-bayang ni kita sepatutnya berhenti. Tapi tidak, kerana inertia gerakan ni terus juga akan ke hadapan sekejap. Kerana dia nak cuba melawan daya untuk suruh dia berhenti. So dia akan cuba melawan, tapi tak adalah boleh melawan. Okey, dia tetap akan berhenti juga. Tapi reaction yang awal-awal, first reaction tu dia akan terkehadapan sekejap. Sebab dia cuba nak melawan daya yang cuba untuk memberhentikan dia. Okey. Okey, next. Badan penumpang akan bergerak ke sebelah kiri apabila bas membelok ke sebelah kanan. Ini biasa bila awak naik kereta ke, awak naik motor ke. Bila dia membelok ke sebelah kanan, apa jadi pada kita punya badan? Kita akan cuba melawan dan badan kita akan ke sebelah kiri. Kalau dia belok sebelah kiri, badan kita pula akan ke sebelah kanan. Itu kenapa? Kerana inertia juga. Inertia ni dia macam melentang dia berlawanan arah. Kalau arah tu di sebelah kiri, kita akan melawan dan kita akan jadi sebelah kanan. Kalau arah tu ke sebelah belakang, kita akan jadi ke sebelah depan. Okey, sebetulnya gambar ni lah. Okey, bas ini nak membelok ke sebelah kanan.
So bila kita belok sebelah kanan, apa jadi pada penumpang bas ini? Badan dia akan bergerak ke sebelah kiri disebabkan oleh inertia. Dia melawan arah pergerakan. Okey. Ini adalah bola. Okey, bola ni dia sebenarnya sedang bergerak ni, tak nampak. Okey, bila bola bergerak, awak tenang bola tersebut akan sentiasa bergerak sampai bila dia nak bergerak. Okey, sebab apa dia bergerak? Sebab dia mempunyai inertia. Kecuali lah kalau ada sesuatu yang menahan dia untuk berhenti, barulah dia akan berhenti. Okey? Ataupun kalau tak ada siapa yang tahan dia, adakah dia akan berhenti? Dia akan berhenti juga. Kenapa dia berhenti? Cikgu cakap kalau inertia dia macam dia akan teruskan keadaan asal dia. Okey, so tak logik satu bola tu akan terus bergerak. Kalau tak ada yang menghentikannya akan terus pusing. Dia akan berhenti juga. Kenapa? Sebab yang menahan dia daripada terus bergerak adalah geseran antara bola dan juga permukaan tanah. Okey, so dia memang akan terus bergerak, tetapi daya yang menyebabkan dia berhenti adalah kerana geseran antara bola dan juga permukaan. Contohnya permukaan padang, permukaan tanah menyebabkan dia akan terus berhenti. Bayangkan kalau tak ada geseran, apa yang jadi? Kalau tak ada geseran bermaksud bola ni memang akan sentiasa berputar ataupun terus akan berpusing sampailah bila-bila. Tapi tak logik sebab mustahil lah tak ada geseran. Disebabkan geseran lah bola ni akan terus akan berhenti juga. Okey? Tapi kalau kita ikutkan inertia itu akan menyebabkan bola tu sentiasa berpusing. Kalaulah kita abaikan geseran. Tetapi mustahil tak ada geseran Okey. Okey, sama juga dengan kipas. Kipas tengah berpusing, kalau awak tiba-tiba off dia punya switch, adakah kipas tersebut akan on the spot berhenti? Tidak kan? Sebab apa? Sebab bila dia berpusing bermaksud kipas tersebut mempunyai inertia gerakan. So bila dia ada inertia gerakan, bila kita stop switch ataupun kita off switch, dia masih akan terus bergerak kerana dia cuba melawan. Dia nak berputar lagi, nak pusing lagi. Sedangkan kita dah tutup switch tersebut. Tapi lama kelamaan dia akan berhenti juga. Okey? Tapi dia tak berhenti on the spot lah disebabkan inertia. Okey, kuantiti inertia sesebuah objek bergantung pada jisim objek tersebut. Ingat dia ada kaitan antara jisim dan inertia. Okey, apa kaitan dia? Lebih besar jisim sebuah objek, lebih besarlah inertianya. Okey, objek berjisim besar yang pegun lebih sukar digerakkan kerana inertia pegunnya besar. Objek berjisim besar yang bergerak lebih sukar dihentikan kerana inertia gerakannya besar. Okey, contoh yang ni lah. Kalau awak tengok buai ni, satu budak kecil, satu orang besar. Okey, kita nak cuba gerakkan buai ni. Kita nak cuba tolak. Awak kat belakang ni contohnya awak nak cuba nak tolak kan. Yang mana lagi sukar nak ditolak? Mestilah yang badan besar. Kenapa? Kerana orang yang badan besar ni, okey, dia ada inertia pegun kan? Sebab apa pegun? Sebab dia asalnya tak bergerak. Sama juga dengan yang kecil ni. Dia ada inertia pegun juga. Cuma semakin besar jisim, semakin besar inertia. Bermaksud ini tadi objek berjisim besar lebih sukar digerakkan. Maksudnya lagi susah nak tolak orang yang bergerak, yang badan besar ni, kerana inertia dia adalah lebih besar. Jadi kalau inertianya besar, bermaksud kita nak ubah dia punya keadaan asal itu adalah lebih susah berbanding yang kecil. Yang kecil ni lagi senang nak ditolak sebab inertianya adalah kecil. Jadi dia mudah untuk digerakkan. Okey, yang ini pun sama. Okey, sama juga kalau yang ni, yang buai tadi, katakanlah dia bergerak. Okey, buai ni bergerak. Yang kecil ni sama bergerak. Kita nak stop dia pula. Yang mana lagi sukar untuk dihentikan? Okey, mestilah yang badan besar. Kenapa? Sebab bila buai ni bergerak, okey, bermaksud orang ni mempunyai inertia gerakan. Okey, jadi bila dia sedang bergerak, kita nak cuba stop dia untuk berhenti, dia lagi susah sebab dia nak maintain keadaan dia yang sedang bergerak. Jadi dia nak stop tiba-tiba memang agak sukar berbanding dengan yang kecil. Okey, yang ini pula sama. Satu bawa kereta tolak, troli. Kereta tolak kereta tolak yang berat. Okey, maksudnya jisim dia besar. Yang ni pula tak ada apa-apa, maksudnya dia ringan. Yang mana lagi sukar untuk digerakkan? Mestilah yang ini.
Sebab inersia untuk kereta tolak ni lebih besar berbanding yang kosong. Okey, kalaulah katakanlah dua-dua ni bergerak. Okey, contoh di turun bukit. Yang mana lagi sukar nak berhenti? Yang mestilah yang berat ni lagi sukar nak berhenti kerana inersia dia lebih besar. Kalau yang kecil ni lagi senang nak berhenti. Okey, jadi kesimpulan dia jisim yang besar mempunyai inersia yang besar. Okey, jadi jika inersia dia besar bermaksud dia sukar untuk digerakkan dan sukar untuk dihentikan. Kalau yang ini, jisim dia adalah kecil. Bila jisim kecil, inersia dia kecil, jadi dia senang untuk digerakkan dan senang untuk dihentikan. Okey, faham ya? Okey, contoh-contoh lain. Okey, contoh pertama, lori yang penuh dengan muatan mengambil masa untuk berhenti. Okey, katakanlah yang ni penuh ni ataupun dia letak kayu balak ke apa. Dan bila dia turun bukit, contohnya, dia nak stop tekan brake tu, dia agak berbahaya. Kenapa? Kerana bila dia berjisim besar, muatan dia banyak, bermaksud inersia dia adalah besar. Bila inersia dia besar, maka dia sukar untuk dihentikan. Okey, disebabkan inersia. Sebab itulah bahaya kalau kat bukit tangga tu kan selalu ada aksiden. Kenapa? Kerana lori-lori kat situ muatan dia lebih. Bila muatan lebih, dia sangat susah untuk stop. Walaupun dah tekan brake, tapi dia sukar untuk berhenti kerana inersia dia besar. Bila inersia besar, dia tak boleh nak berhenti on the spot. Dia akan ambil masa yang sangat lama untuk berhenti. Okey, yang ini pula, sekumpulan pelajar sukar menolak sebuah bas. Kenapa? Kerana bas yang berjisim besar mempunyai inersia yang besar untuk kekalkan kedudukan pegun. Okey, bas tersebut asalnya pegun. Bas ni tak bergerak kan? Sebab dia tak nak bergerak. Kenapa? Sebab ada tanah-tanah kat sini ni menyebabkan dia sukar untuk bergerak. Jadi bila orang tolak dia, senang ke susah? Okay, jawapan dia susah lah. Kerana bas berat. Jadi bas tu jisim besar. Bila jisim besar, inersia dia besar. Bila inersianya besar, dia akan terus nak kekalkan kedudukan dia. Jadi bila kita nak tolak untuk cuba suruh dia bergerak, sangat susah lah. Kenapa sangat susah? Sebab inersia dia besar. Okay, ingat bila inersia besar, dia sukar untuk digerakkan dan sukar untuk dihentikan. Contoh yang ni, dia sukar untuk dihentikan. Yang ni pun sama, dia sukar untuk digerakkan. Disebabkan jisim adalah besar. Okey, contoh ketiga. Motorbot. Okey, motorbot lebih mudah untuk ubah arah gerakan berbanding kapal kontena. Kenapa? Kapal kontena tu adalah besar. So, bila besar, inersia kapal kontena tu lebih besar berbanding dengan motorbot yang kecil. Jadi, motorbot yang kecil ni, nak pusing sana, nak pusing sini lagi senang berbanding dengan kapal kontena. So, kapal kontena, dia nak belok pun dia ambil masa untuk membelok. Kan, nak ubah arah gerakan itu disebabkan inersia yang besar. Okey, yang keempat. Kapal terbang mempunyai jisim yang besar menyebabkan inersia yang besar. Okey, kapal terbang kalau awak tengok landasan kapal terbang kat airport tu panjang ke pendek? Kenapa dia panjang? Tak boleh ke kalau kita buat landasan tu pendek? Okey, sebabnya kapal terbang perlukan landasan yang panjang sebab bila dia landing, dia nak mendarat, okey, dia akan ambil masa yang sangat lama untuk dia berhenti. Kenapa? Disebabkan kapal terbang ini mempunyai inersia yang besar. Okay, ingat je cakap tadi bila inersia dia besar, dia sukar untuk dihentikan. Okay, that's why dia perlukan landasan yang panjang untuk dia berhenti ataupun untuk berlepas. Okay, sebabkan kalaulah inersia kapal terbang ni kecil, tak payah buat landasan panjang-panjang pun tak apa. Okay, bila dia landing je, dia terus boleh stop. Tapi kalau kapal terbang, disebabkan inersia yang besar tu lah, bila dia landing saja, dia akan ambil masa untuk berhenti. Tengoklah kalau nak landing kan, berapa lama masa yang betul-betul membolehkan dia tu berhenti. Dalam beberapa minit juga. Okay, sebab itulah landasan tu panjang. Kalau landasan pendek, habislah langgar airport tersebut. Okay, kat sini. Okay, kita tengok kat sini. Kat sini kan kita boleh buat hubungan antara jisim dengan inersia. Okay, inference ni sebab inersia sebuah objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Okay, so kita nak tengok apakah hubungan antara jisim dengan inersia. Okay,
Secara ringkasnya tengok gambar ni pun nak tahu. Kita ada dua tin kat sini ataupun dua baldi kat sini. Satu kita isikan dengan pasir yang ni. Satu lagi kita kosongkan. Okey, kemudian kita cuba nak ayunkan kedua-dua tin tersebut. Kita nak tengok yang mana satu lagi sukar diayun. Adakah yang kosong ataupun yang berisi pasir. Jadi kita dapati bahawa tin yang kosong ini lebih mudah diayun berbanding dengan tin yang berisi pasir. Okey. Dan bila kita nak hentikan dia, yang mana lebih sukar untuk dihentikan? Okey, sama juga yang sukar untuk dihentikan adalah yang berisi dengan pasir. Kenapa? Sebab dia adalah tin yang berisi dengan pasir mempunyai jisim yang besar, maka inisial dia adalah besar. Tin yang kosong, okey, jisim dia adalah kecil, bermaksud inisialnya kecil. Jadi bila inisial dia besar, dia sukar untuk diayun dan sukar untuk dihentikan. Kesimpulan dia, objek dengan jisim lebih besar mempunyai inisial yang besar. Okey, last sekali ialah ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan berkaitan inisial. Jadi kita tengok tadi, inisial ni sangat berbahaya bagi kenderaan. Okey, sebab tadi kita tengok dia sukar untuk menghentikan kenderaan. Kalau tiba-tiba kereta tersebut nak berhenti, kecemasan kan, nak break emergency, dia tak boleh nak break dengan serta-merta. Kereta tersebut tak boleh nak berhenti dengan serta-merta. Mesti dia akan ambil masa yang agak lama untuk berhenti. Contohnya untuk lori-lori ataupun bas kan. Jadi, apakah ciri-ciri keselamatan untuk melindungi pemandu ataupun penumpang yang berada dalam kenderaan akibat kesan inisial ni? Jadi, sebab itulah dalam kereta disediakan airbag ataupun beg udara. Apa fungsi beg udara ini? Beg udara ini bertindak sebagai cushion untuk mengurangkan impak terhadap pemandu semasa terhantuk pada steering dan papan pemuka. Papan pemuka ni maksud dashboard. Kenapa pemandu ni boleh terhantuk? Disebabkan bila kereta tersebut bergerak, dan tiba-tiba contohnya dia melanggar something, melanggar sesuatu, menyebabkan kereta tersebut berhenti. Jadi automatik kita kat sini, disebabkan kesan inisial, kita akan terhumban ke hadapan, macam cikgu cakap tadi kan. Jadi kalau kita terhumban ke hadapan, kita mungkin akan terhantuk pada steering. Yang itu boleh menyebabkan bahayalah kepada kita punya kepala. Disebabkan itulah kereta ini telah didesain ataupun direka bentuk untuk dengan beg udara. Sebab bila ada beg udara ini, dia akan menyerap hentakan daripada pelanggaran tadi. Okey, tapi beg udara ni berbahaya juga. Ada setengah kes tu beg udara ini menyebabkan dia punya driver tu lemas, pemandu tu lemas. Sebab tiba-tiba kan dia buka, kita tak dapat nak bernafas. Okey, tapi itu kita abaikanlah. Yang penting beg udara ini memberi kesan terhadap kesan akibat inisial. Okey, yang kedua adalah tali pinggang. Penting tali pinggang tu nak mengelakkan kita terhumban ataupun tercampak ke depan. Okey, kenapa tali pinggang keledek ni mencegah penumpang kereta daripada terhumban ke hadapan semasa kereta dihentikan secara tiba-tiba? Okey, sama juga macam tadi. Okey, badan kita akan terhumban ke hadapan secara tiba-tiba bila kereta kita break. Kan, ataupun kita ni berlanggar dengan sesuatu. Jadi tali pinggang inilah yang berfungsi untuk mencegah kita daripada terhumban ke hadapan. Okey, sebab itulah pentingnya memakai tali pinggang keledek. Okey, dan last sekali adalah penyandar kepala. Ni, penyandar kepala ni. Yang lembut. Dia lembut kan? Ada tak penyandar kepala kat kereta awak keras? Tak ada kan? Baik tak letak lah, baik buang lah penyandar kepala kalau keras kan. Biasanya penyandar kepala tu dibuat daripada bahan yang lembut untuk melindungi leher pemandu daripada kecederaan jika pemandu tersentak ke belakang kerana dilanggar dari belakang. Okay, biasanya kita akan tersentak ke belakang bila ada something yang melanggar kita daripada belakang. Okay, jadi efek dia mungkin akan menyebabkan kecederaan pada kita punya leher. Jadi disebabkan itulah penyandar kepala ni sangat penting. Ada setengah orang dia letak lagi bantal kat belakang kan, untuk melindungi leher kita daripada tercedera. Okay, so setiap apa yang diletakkan dalam kereta tu sebenarnya ada dia punya fungsi-fungsi dia.